Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula majlis ilmu pada pagi ini dengan kitab Al-Fatihah. Yang diraihkan Fadil Ustaz Syamsul Zaman, guru kita pada pagi ini. Ya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini sekali lagi kita ditemukan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama mendengar kuliah ataupun tazkirah yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan dengan himpunan pagi dengan kedatangan kita ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kajian yang selayak kepada kita insyaAllah. Di majlis segala hormatnya menyebut dan silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini dimuliakan Tuan Mursi, kita rahimkan para ustaz-ustaz, Bapak Guru, adik-adik pelajar yang dirahmati oleh Allah, semua muslim muslimah yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala memberi pada kita kesempatan masa untuk lagi kita hadir ke rumah Allah di pagi hari yang mulia ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Surah Al-Baqarah ayat 260. Sidang jemaah, sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, ayat ini satu ayat Allah menceritakan tentang seorang Nabi di kalangan Nabi yang dipanggil Ulul Azmi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ulul Azmi ini ada 5 orang Nabi, ada 5 orang Rasul yang dipanggil Ulul Azmi. Kenapa dipanggil Ulul Azmi? Karena 5 orang Nabi Rasul ni Nabi yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dipanggil Nabi itu Ulul Azmi. Ada 5 orang. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Yang keempat, Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wasallam. Dan yang akhir, yang kelima, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. 5 orang Nabi ini dipanggil Nabi Ulul Azmi. Kalau orang tanya apa makna Ulul Azmi? Ulul Azmi ini maknanya Nabi ataupun Rasul yang paling banyak diuji oleh Allah kalangan Nabi dan Rasul. Dia lah yang paling banyak sekali diuji. Yang paling banyak sekali diuji kalangan Nabi dan Rasul ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia Nabi yang terbaik,
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia terbaik, walaupun dia nombor 1, nombor 1 kita panggil, tapi dia masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penduduk Mekah, walaupun Nabi ni orang paling baik, orang Mekah tak terima Nabi di awal. Di awal Nabi kita berdakwah di Mekah. Sebab itulah ketika Nabi kita duduk di Mekah dalam masa 13 tahun, Nabi kita tak boleh nak berdakwah secara terang-terangan, melainkan berdakwah secara senyap-senyap saja, iaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Di rumah ni saja Nabi berdakwah ketika di Mekah. Dan dalam masa 13 tahun, orang yang beriman dengan Nabi 50 orang saja, tuan-tuan rahmatullah. Padahal sepatutnya beribu orang, juta orang beriman. Ya, sebab Allah uji Nabi kita. Sehingga Nabi kita ni, orang kata innaka majnun, Nabi ni orang gila, Nabi ni betul, Nabi ni sesat. Nah, orang kata Nabi ni macam-macam. Orang ambil najis, buang di muka Nabi, orang duduk di atas muka Nabi. Berbagai-bagai ujian yang Allah buat terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dipilih oleh Allah orang yang terbaik. Tetapi Allah sengaja uji, kenapa? Karena Allah dah buat macam tu. Sengaja Allah buat kita manusia ni hidup atas dunia mesti beri ujian. Kalau tak ada ujian, macam mana Allah nak tahu iman kita macam mana? Iman kita ni kena uji baru tahu. Kalau tak uji, tak tahu setara mana iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu Allah berfirman di dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, dalam surah tu Mulk, ayat ini Allah berfirman, allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang mencipta mati dan hidup kalangan manusia. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji, Allah nak cuba, Allah nak test, nak lihat siapakah kalangan manusia yang terbaik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua para nabi, walaupun dia nabi, walaupun dia maksum, tak ada dosa, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang cerita pagi ini, ayat yang saya baca tadi, iaitu cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim ni, dia ni digelar sebagai bapa bagi sekalian Nabi dan Rasul. Kenapa dipanggil bapa sekalian Nabi dan Rasul? Kerana kebanyakan Nabi dan Rasul keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Termasuklah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim di sebelah anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, dengan isteri Nabi Ibrahim namanya Siti Hajar. Faham tak ni? Ni sirah, kena tahu cerita. Ni kalau sirah Nabi tak tahu, kalau sirah penyanyi tahu dulu. Kalau orang tanya, "Kamu kenal tak Siti Nurhaliza?" Oh, kenal. Kenal tak Ebi Abadi? Nah. Nah, kalau tanya untuk Gusti pula, sini panggil ke apa? Orang Bukhari panggil ke apa? Gusti ke apa? Yang main kocok dari TV tu panggil ke apa? Gusti juga. Gusti. Panggil Gusti ke apa? Tinju dalam TV. Kalau tanya semua tahu. Dah. Nama Derok lah. Dah. Nama ke apa lagi? Perut nasional ke apa nama? Dah. Semua tahu. Dah. Kalau buat dunia ni semua tahu. Tapi kalau tanya cerita Nabi, sirah para Nabi dan Rasul, kebanyakan orang kita tak tahu. Allahu Rabbi. Kita kena tahu. Paling juga ulama beritahu Nabi kita Muhammad SAW kena tahu 5 nama, 5 pin. Kalau tak tahu dosa. Wajib. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Kena tahu setiap tu. Kalau tak tahu, haram. Berdosa kalau tak
daripada Nabi Ismail melalui Siti Hajar, isteri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faham tak? Kenapa? Terutama kita para pelajar ni, budak-budak kena hafal ni. Orang tua payah dah ingat, dah cetum. Dah kadang-kadang dua P dah ingat dah. Nama Nabi siapa? Muhammad. Berat gitu. Cina boleh sebut gitu. Paling kurang kita kena tahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tak ada kita kena tahu siapa datuk Nabi kita, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Cukup dah. Kalau tahu tiga tu tak apa dah. Faham ni? Ni tak tahu berapa sekarang. Dah. Allahu Rabbi. Kasih Nabi kalau orang tanya Nabi nama apa? Muhammad. Nama apa? Muhammad. Berat gitu. Semua orang tahu, tapi paling kurang kita kena tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Cukup dah sekarang. Allahu Rabbi. Dan daripada keturunan Nabi Ismail melalui Siti Hajar, isteri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini cerita yang kita nak baca pagi ni. Allah berfirman, ini cerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Ini Allah cerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim
Mata kita hancur, hidung kita hancur, tangan kita hancur, kaki kita hancur, perut kita hancur, semua hancur. Dia duduk dalam kubur selama 40 hari, kata Nabi. Apa bentuk hancurnya? Ada satu perkara dalam tubuh kita tak hancur, iaitu ujung sulbi, ujung tulang belakang. Kalau tuan-tuan perasan, tulang belakang kita di ujung dekat punggung ni dia ada tajam bawah sekali. Ujung tulang. Ujung ni disebut dalam kitab tauhid dia panggil sulbi. Ujung ni dia tak hancur walaupun beribu juta tahun duduk dalam kubur. Kenapa? Karena ulama beritahu daripada ujung sulbi ni lah Allah bangkit semula manusia di hari kiamat. Faham ni? Kau pun tak ada ujung sulbi. Tak ada. Ni ujung tulang belakang tajam. Tak ada. Kalau tak ada berat kan? Kalau tak ada nak mati. Nah, cek masing-masing kita semua ada di ujung tulang belakang. Ada. Semua ada. Dekat kubur ni pun tajam tadi. Kan? Sosok cek sini, cek nanti dulu pun solat. Masa dia mandi, masa pilih air ke, tak kata mana tu lah, kena cek tengok. Dah. Ni, ujung belakang ni kat kubur kita ni ada pun tajam bawah ni. Ni, ujung tulang belakang. Kena ada tulang belakang mana? Ni ujung tulang belakang, ujung bawah ni. Kok tajam bawah. Dah. Ujung ni dia tak hancur bila mati, tak hancur. Duduk dalam kubur 30 tahun ke, 1000 tahun ke, juta tahun, dah hancur. Ulama tahu ni kata. Kenapa tak hancur? Kerana daripada ujung ni dah Allah bangkit semula. Bentuk tubuh badan kita di hadapan Allah di hari kiamat. Faham tak ni? Tapi Allah ubah macam mana? Dibangkit manusia daripada mahsyar, memang tubuh ni, tapi dibesarkan sama besarnya tubuh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Disebut dalam kitab bahawa tingginya 60 hasta dan lebar dadanya 40 hasta. Itu Allah bangkit manusia di hari kiamat. Baik, habis. Jadi Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana kamu hidup semula orang yang telah mati? Maka Allah bertanya, qala awalam tu'min, wahai Allah Ibrahim, mu tak beriman ke? Mu tak percaya? Kamu tanya. Mu tak percaya kepada Tuhan? Maknanya gitu. Dan dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim, qala bala, dah, aku beriman dah, aku percaya dah. Patut mu tanya apa? Walakin yatma'inna qalbi, akan tetapi aku nafsu semakin kuat lagi keimananku terhadapmu wahai Allah. Dah. Jadi Nabi Allah Ibrahim dia beriman dah, dia percaya dah Allah ni kuasa, tapi dia nak tengok sendiri dengan mata dia bagaimana Allah buat. Allah telah mati tu jadi hidup. Maka Allah buat perbandingan. Allah suruh macam mana? Qala fa'ul arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk, thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a, thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya, wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Maka Allah suruh Nabi Allah Ibrahim, qala fa'ul arba'atan min at-tayr, cuba kamu ambil 4 ekor burung, kata Allah. Allah suruh Nabi Allah Ibrahim ambil 4 ekor burung. Lepas ambil tu, fasurhunna ilaik, thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kamu cincang burung tadi, mu potong halu-halu, kecil-kecil. Mu ambil 4 ekor burung, mu gerak kecil-kecil. Gerak ni pehel dah. Ayuh saya nak terjemur bahasa perkeling tak kerti. Kita cincang, cincang. Ambil 4 ekor burung, cincang. Gerak kecil-kecil. Dah, dia jadi halu-halu gitu. Allah suruh. Ambil 4 ekor burung, kamu yang letak di atas. Setiap ekor burung tu di atas satu bukit. Allah kata. Dah? Qala fa'khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk, thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kamu
senang, lagi mudah Allah nak hidup semula setelah Allah mematikan kita. Faham tak? Jadi nak ayatnya tuan-tuan, nak kabarnya, nak beritahunya, kita ni mesti beriman kepada Allah, yakin kepada Allah bahawa Allah yang Maha Kuasa akan memperhidupkan semula orang yang telah mati. Baik, Nabi Allah Ibrahim ni tuan-tuan, dia ni dipilih, dipanggil kekasih Allah, disebut oleh Allah dalam Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengambil Nabi Allah Ibrahim ni sebagai khalil. Khalil ni makna kawan apa? Kawan yang paling baik. Dah, kawan baik tak kita panggil. Orang Kelantan panggil saya. Kita saya. Dah, orang luar panggil kawan. Dah, Arab panggil sahabat ataupun apa nama ni, ikhwan kita. Baik. Jadi Allah mengambil Nabi Allah Ibrahim ni khalil. Kawan yang paling apa? Tidak ada segar antara Allah dan Nabi Allah Ibrahim. Sebab itulah dalam sembahyang dua orang nama Nabi kita sebut dalam sembahyang. Betul tak? Nabi mana sebut dia sembahyang? Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nama Nabi lain sebut tak? Sebut tak? Nama Nabi ada sebut dalam sembahyang? Tak ada. Nama Nabi Idris ada? Nama Nabi Lut ada? Tak ada. Dua orang Nabi ni yang disebut dalam sembahyang, dalam tahiyat. Nama Nabi Allah Ibrahim sunat, tetapi sebut nama Nabi Muhammad SAW, selawat ke atas Nabi menjadi wajib, rukun sembahyang. Kalau tak sebut nama Nabi Muhammad, batalat salatuhu, batal sembahyang. Ya. Aku tak sini selawat Nabi Muhammad, aku nak selawat orang lain yang ini, kita pun Allahumma salli ala Sayyidina Musa wa ala ali Musa, batal sembahyang. Betul tak? Aku malah sebut nama Nabi Muhammad semua, sebut nama Nabi lain kata. Dah, Allahumma salli ala Nuh, batal sembahyang. Dah ni pandai-pandai. Sebab apa? Sebab selawat ke Nabi Muhammad SAW menjadi rukun bagi sembahyang wajib. Dah, tak boleh tak sebut. Tak sebut, batal sembahyang. Nama Nabi lain tak sebut apa? Dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian sebut pula nama Nabi Allah Ibrahim sunnah. Dah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam tahiyat akhir. Kemudian doa lagi yang lain. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Macam-macam doa lah kita boleh baca selepas daripada tahiyat. Paling-paling malam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh baca juga, tak salah. Nah, doa lepas tahiyat. Doa kau dalam doa makan sudah. Nama Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terima nak makan tak apa? Nak makan sejadah? Dah. Dah. Gitu. Sunat, doa tu sunat. Jadi nak ayatnya, dua orang Nabi disebut dalam sembahyang. Mulia dua orang Nabi ini. Dah. Gitu. Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Ibrahim diambil kekasih Allah? Sebab itulah Nabi ni Allah beri peluang, bila nak mati malaikat mari royak dulu. Semua Nabi bila nak wafat malaikat mari tanya dulu. Contohnya Nabi Allah Ibrahim, sewaktu dia nak wafat, malaikat Israel mari bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Malaikat tu tanya, "Nah, ya Khalilullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku ni malaikat Israel nak mari ambil nyawa, tetapi
Kita yang tanya gitu. Oh kita kalau tanya gitu kan. Mana nak mati lagi ke Muhammad? Kalau nama Muhammad, kalau nama Fatimah, Fatimah nak mati ke? Tak sehas kita tahu lagi baru lagi. Mesti kita jawab gitu. Betul tak? Tapi dia tak tanya gitu. Dia bagi apa kerah lagi gitu. Nah, dia tak tanya dah. Mana nak mati ke? Ada. Dah, dia bagi terus ambil nama kita, tak ada dah mati. Dah, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah dalam Quran. Di mana kamu berada, yudrikumul maut, mati itu sentiasa mengejar kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu duduk dalam bangunan yang hebat, tempat yang besar, istana yang hebat, tetap kamu akan mati bila sampai masanya. Kalau tak sampai masa, tak akan mati. Walaupun bahan bagi 2 hari tepuh tempat jalan. Kalau tak sampai masa, tak mati. Dah, ramai isteri kepalanya. Kita tengok hancur kereta, tapi tak mati. Tuan, betul tak? Bapa dah mati sebab tak sampai masa lagi. Walaupun kereta hancur pun, orang dah mati. Tetapi kita tengok kepalanya yang lain, Allah lebih sikit ya, pecah lampu, tapi mampu tuan jalan. Bapa sebab sampai masa. Ni maknanya bila sampai masa tak ada peluang bagi kita, Allah tidak akan tanya kepada kita nak mati ke nak hidup, tak ada. Malaikat golongan para nabi dan rasul, malaikat mari tanya dulu, ya Rasulullah, bagaimana kamu sedia ke? Boleh ambil dekat nyawa, ataupun kalau kamu terizin, aku nak balik sekarang bertemu dengan Allah. Tengok. Dalilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu kitab sirah, ketika bulan Ramadan akhir tahun, ketika nak wafatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka turun 2 kali malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, khatam Quran bersama Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita baca Quran, malaikat Jibril tegur. Malaikat Jibril baca Quran, Nabi kita tegur. Dia bagi tadarus di bulan Ramadan. Sebab tu antara amalan yang paling besar kita buat iaitu tadarus Al-Quran. Contoh kita baca 5 orang dalam satu halaqah, dalam satu kumpulan. Orang ni baca, orang ni dengar semua. Orang ni baca, orang ni dengar. Macam itulah Nabi kita buat bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi kita sakit, nak wafat dalam masa 2 minggu, Nabi kita sakit. Masa sakit tu Nabi panggil anak yang paling dia sayang, ia perempuan, iaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Panggil Fatimah mari. Ketika Nabi panggil Siti Fatimah menangis. Nabi bisik satu benda pada dia. Nabi wayak satu benda, dia menangis. Nah, lepas menangis, Nabi wayak pula benda yang lain. Jadi suka pula, tak dia menangis, pas suka. Jadi isteri Nabi kita nama Siti Aisyah radhiyallahu anha, tengok cerita ni jadi pelik. Kenapa di awal tadi Fatimah menangis? Kenapa yang kedua Fatimah jadi suka? Maka Siti Aisyah bila masuk dalam bilik, dia panggil anak dia Siti Fatimah ni datang. Fatimah mari sekejap, aku nak tanya. Kenapa aku lihat kamu tadi ketika dipanggil oleh baginda Nabi SAW, kenapa aku tengok mula-mula kamu pergi dekat ayahmu menangis? Dan dijawab oleh Siti Fatimah, wahai ummi, wahai ibuku, aku menangis kerana ayahku Nabi SAW beritahu pada aku bahawa dia akan meninggal dunia tak lama lagi. Dia akan wafat tak lama lagi. Jadi aku menangis, tuan Nabi. Dah, lalu tanya pula soalan yang kedua, kenapa kamu suka? Selepas menangis aku suka. Kenapa? Lalu dijawab oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha, saya suka selepas tu wahai ummi kerana ayahku Nabi SAW beritahu kepadaku selepas dia wafat, akulah orang yang akan menyusul dia wafat, dan akulah yang akan masuk surga bersamanya nanti di hari kiamat. Jadi kedua-dua berita ini diberitahu oleh baginda Nabi kepada anaknya yang paling sayang, iaitu Siti Fatimah, ketika dekat wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum Nabi wafat, malaikat Jibril ni mari rumah Nabi. Dah diutus oleh Allah, malaikat Israel pun datang rumah Nabi, nak ambil nyawa Nabi, keliling rumah Nabi. Lalu malaikat Jibril masuk bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, di luar rumah kamu ada seorang malaikat Israel datang nak mari ambil nyawa kamu. Kalau kamu izin, dia masuk. Kalau kamu tak izin, aku suruh dia balik. Tengok, setiap Nabi Allah beri tanya dulu nak mati ke tak mau. Lalu Nabi kita kata, ya Jibril, kamu suruhlah dia masuk dalam rumah tu, tak ada masalah. Lalu mereka Jibril beritahu pada mereka Israel, silalah masuk. Kemudian pada hari itulah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafatnya baginda kita Nabi kita, sebelum wafat itu Nabi kita melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sembahyang. Ya, ketika Nabi kita tuan-tuan, masa dia sakit ni, semua para sahabat Nabi kita duduk di rumah, mereka duduk di masjid Nabi. Macam orang tabligh dia buat, jemaah tabligh. Kena ada jemaah tabligh. Di sini ada jemaah tabligh, di Perlis ada. Ada tak? Ada tak? Jemaah tabligh tidur di masjid keluar dakwah. Jadi para sahabat Nabi bila dengar Nabi sakit, maka mereka macam jemaah tabligh dah berimpun di masjid Nabi siang dan malam. Nak dengar berita Nabi ni macam mana? Sakit ke? Sihat ke macam mana? Jadi pada hari nak wafatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, waktu subuh, Sayyidina Abu Bakar jadi imam sembahyang. Ketika Sayyidina Abu Bakar jadi imam, dengan izin Allah, pada hari itu Nabi kita diberi kesihatan oleh Allah, boleh bangun sendiri. Sebelum tu tak boleh bangun. Nak bangun angkat Nabi. Tapi hari Nabi nak wafat, Nabi boleh bangun sendiri. Nabi pun pergi tengok para sahabatnya sembahyang dalam masjid Nabi. Kerana rumah Nabi kita bersebelahan dengan masjid Nabi. Betul tak? Kalau tuan-tuan perasan, cuba pergi Madinah sekarang. Madinah sekarang, kubur baginda Nabi kita Muhammad SAW, di kubur Nabi itu, di situlah rumah Nabi kita dulu, iaitu rumah Siti Aisyah. Di situ. Sebab tu Nabi di mana-mana Nabi pun bila wafat wajib di tanah tempat mati, tak boleh halim mayat tu, tak boleh. Kalau mati dalam rumah tu, kena tanah dalam rumah tu. Faham ni? Mana tak boleh nak ambil apa nama ni tubuh Nabi, jasad Nabi nak di tanah lain, tak boleh. Wajib setiap Nabi dan Rasul di mana tempatnya wafat, di situlah kuburnya. Jadi masjid Nabi kita di sebelah rumah dia. Nabi kita lihat ke rumah dia, Sayyidina Abu Bakar jadi imam sembahyang. Semua orang jadi makmum, sahabat Nabi ramai sembahyang. Ketika Nabi kita lihat para sahabat sembahyang, disebut dalam kitab sirah, muka Nabi kita ni penuh cahaya, terangnya, sehingga semua para sahabat Nabi yang tengah sembahyang, yang sedang solat ketika itu, semuanya nak berpaling, nak melihat wajah muka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat nak tengok muka Nabi, Nabi beri satu isyarat, teruskan sembahyang. Teruskan sembahyang. Maka bila selesai sembahyang, Sayyidina Abu Bakar pun selesai semua, maka para sahabat ni suka hati, oi Rasulullah dah sihat dah. Aku tengok tadi, Nabi dah tengok ke jendela rumah dia, Nabi dah sihat dah, comelnya muka baginda Nabi sihat dah. Maka semua para sahabat Nabi balik ke rumah masing-masing. Tak duduk dah, sebab dia tengok Nabi dah sihat. Semua balik. Tetapi tahu-tahunya tuan-tuan, hari itu jugalah hari wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ketika wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ni tak boleh terima. Sehingga Sayyidina Umar kata, barang siapa yang bercakap wafatnya baginda Nabi, aku akan potong tukar dia dalam pedang. Sebab dia tak boleh terima orang kata Nabi itu meninggal dunia ataupun kita panggil wafat. Tak boleh. Kenapa? Karena rindunya, kasihnya beliau terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita wafat umur 63 tahun. Dalam riwayat kata 63 tahun 14 hari. Dah, 63 tahun umur dia wafat. Kalau kita tuan-tuan umur 63 tahun dah, itu pecing dah tu. Umur pecing Allah beri. Umur subsidi. Nah, umur 65, umur 70, umur 80 atau subsidi tu.
Namun dia fikir, saya baru 15 ustaz, 63 lama lagi mati. Dah kabar-kabar faham lori tengah jalan, mampu kerah. Berapa orang pelajar sekolah kita dengar cerita di berita, dilanggar oleh lori, dilanggar oleh kereta mati. Itulah maknanya mati dia tak kira umur 63 ke, 30 ke, 20 ke. Bila sampai masanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, wajah Nabi kita ini berseri-seri ketika dia melihat para sahabatnya sembahyang. Sebab tu ulama beritahu Nabi yang paling comel atas dunia Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi comel Nabi Yusuf tu 1/70 daripada comel Nabi Muhammad SAW. Kalau tuan-tuan belajar kitab sirah nama Syama'ilur Rasul, dalam kitab Syama'ilur Rasul dia cerita tentang Nabi daripada hujung rambut Nabi sampai hujung kaki. Dia cerita satu-satu. Gigi Nabi ni ada berapa batang, hidung Nabi macam mana, muka mata Nabi macam mana luarnya, bulu kening Nabi macam mana, janggut Nabi macam mana, pipi Nabi macam mana. Semua dia cerita dalam kitab Syama'ilur Rasul. Dalam kitab Syama'ilur Rasul, syarah bagi kitab Syama'ilur Rasul nama Muntahasur, ada 4 jilid. Dalam kitab ni dia menceritakan sampai Z tentang tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling cantik Nabi Yusuf, tetapi 1/70 daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling suara sedap kat dunia, Nabi mana? Nabi mana suara sedap? Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud suara sedap tak? Disebut dalam kitab sirah di Ibnu Hisham, ketika Nabi Daud baca kitab, dan kitab apa Nabi Daud? Kitab Zabur Nabi Daud. Ketika dia baca kitab Zabur, ketika dia baca kitab-kitab yang lain, guru dia terbang terjatuh mampu, guru boleh terbang. Sedap suara Nabi Daud. Ada tak orang sini suara sedap gitu? Coba angkat tangan. Ada? Bila dia baca Quran, guru mampu terbang. Ada? Ada tak? Tak ada. Nabi Daud bila baca kitab, angin yang bertiup berhenti angin. Angin yang berhenti berhenti. Dan dia dengar sedapnya suara Nabi Daud. Air sungai yang mengalir dalam sungai, bila dengar suara Nabi Daud, berhenti air sungai yang mengalir. Allahu Rabbi. Tetapi sedap suara Nabi Daud itu 1/70 daripada sedapnya suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kenapa? Karena semua Nabi-Nabi yang lain, semua mukjizat yang ada pada Nabi-Nabi yang lain datangnya daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang boleh mengatasi kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dari Nabi Allah Ibrahim, kita balik cerita asal. Nabi Allah Ibrahim ini tuan-tuan, dia hidup di zaman seorang raja yang zalim, namanya Namrud. Namrud ni raja di zaman Nabi Allah Ibrahim. Allah sebutkan dalam Quran cerita dia dalam ayat yang lain. Allah berfirman, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim
Tapi tak ada lagi dah kita berlaku ketika itu. Jadi ketika semua orang di belakang di situ, solat tak pergi. Siapa dia tak pergi solat? Semua orang, rakyat raja Namrud ni semua pergi. Hafal tu. Tempat apa nama mainan tu. Solat tak pergi, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu. Dia tak pergi, dia solat tak pergi. Dalam masa dia tak pergi tidak, dia ambil kesempatan, dia dikatok, dia diputus. Semua berhala yang ada ketika itu. Dia dikatok, katak pukul semua, hancur semua. Akhir sekali dia ambil tubuh yang besar ni, dia sangkut di patung besar situ. Dia tak patung besar tu dikubur situ. Bila siap dah orang buat persembahan, Fafel nak balik semua. Terkejut, semua tengok terkejut. Kenapa patung kita hancur ni? Sedangkan semua orang di sana. Kenapa? Boleh masuk ni, musnah ni. Maka akhir sekali pecah rahsia, orang tahu bahawa Nabi Allah Ibrahim lah yang pukul, yang katak semua berhala ini. Maka Raja Namrud panggil Ibrahim mari menghadap di istana. Raja Namrud tanya, Ibrahim, muka katak berhala aku ni? Saya tak katak tu aku tak tengok kau tubuh tu duduk di patung besar. Tanya dia, siapa katak? Nabi Ibrahim ni, dia cerdik. Nabi kalau bodoh, dia Nabi kan? Nabi mesti cerdik. Apa sifat Nabi Rasul? 4 perkara. Sidik, amanah, tabligh, akhir sekali fatanah. Fatanah ni makna cerdik. Maknanya tak ada Nabi yang bodoh. Kalau bodoh tak boleh jadi Nabi. Semua Nabi cerdik belaka. Tak ada Nabi yang stupid, yang bodoh. Tak ada Nabi yang crazy, gila, tak ada. Semua Nabi fatanah, Nabi yang cerdik. Jadi Nabi Ibrahim dia cerdik, Raja Namrud dia bodoh. Nabi Ibrahim kata, hei Namrud, hei Tuanku, tanya patung besar ni, siapa dia yang kata? Sebab tubuh tu duduk di juga dia. Kalau saya kata, mesti dia tanya saya. Raja ni bodoh, dia katakan aku tanya patung tak boleh kecil. Nak tanya bukan bodoh, fikir, jadi bingung gitu Namrud. Akhir sekali pecah rahsia bahawa Nabi Allah Ibrahim yang kata. Jadi cerita ni tengok Allah Ta'ala buat. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Yang mana ketika itu Nabi Allah Ibrahim kita berhujung dengan Nabi Namrud. Dengan Raja Namrud. Nabi Allah Ibrahim berhujung dengan Raja Namrud. Kalau berhujung ni aku lepasmu daripada api. Tapi kalau tak tu aku bakar dalam api. Namrud bayar Nabi Allah Ibrahim. Dia berimun kayu api ini disebut dalam kitab Sirah bahawa berhari-hari rakyat dia ni berimun kayu api nak bakar Nabi Allah Ibrahim dalam api. Namrud ni jahat, raja yang zalim. Jadi Nabi Ibrahim ni dia beritahu kepada Raja Namrud, qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Berkatalah Nabi Allah Ibrahim kepada Namrud, hei Namrud, Tuhan yang mati semua ni Allah yuhyi wa yumiit. Dia boleh beridu orang, dia boleh mematikan orang. Nabi Ibrahim layak. Kata Raja Namrud, qala ana uhyi wa umiit. Aku boleh buat begitu. Dia pun panggil 2 orang. Raja Namrud dia panggil 2 orang, dia pun bunuh seorang, bunuh, mati. Seorang ni dia tak bunuh. Ibrahim pun tengok ni, waktu bunuh ni mati, waktu tak bunuh ni hidup. Nabi Ibrahim kata bodoh aja. Tapi bodoh tu dia tak boleh tidak setuju. Tak, Raja tu bodoh dia tu. Lepas itu lah ke mana? Nabi Ibrahim tanya lagi. Dah nampak cerita sangat ni? Nabi Ibrahim kata, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin. Nabi Ibrahim kata, gini tuanku. Saya nak tanya soalan yang kedua. Fa inna Allah
minal maghrib. Cuba pagi esok waktu pagi matahari keluar sudah barat. Boleh buat macam gitu. Dah nak pagi sangat. Boleh buat macam gitu. Dia bengong, tak ngerti. Nak buruk ni bodoh kan? Lalu Allah kata, "Fabuhital ladzi kafar." Maka jadi bengong semua orang kafir. Mana boleh buat? Matahari Allah buat keluar daripada timur, tergelam di sebelah barat. Cuba kamu buat pagi esok waktu bihan minal maghrib, keluar daripada sebelah barat, ditenggelam sebelah timur. Boleh buat tak gitu? Allah tanya, apa nama Nabi Allah Ibrahim tanya Namrud. Maka Namrud tak boleh buat. Maka Allah kata, "Fabuhital ladzi kafar." Maka jadi bengong habis semua orang kafir. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Demi Allah, Allah tak beri hidayah, tak beri petunjuk kepada kaum yang zalim, kata Allah. Namrud ni bila dia halau hujah, dia hujah dengan Nabi Allah yang ada. Akhir sekali dia tak ada hujah dah. Akhir sekali dia tangkap Nabi Allah Ibrahim, dia buat dalam api. Api yang sangat besar. Tetapi dengan izin Allah, Allah sebut kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah cerita dalam Quran. Allah sebut pada api, api ni panas dan sejuk. Panas dan sejuk api. Kalau tak percaya, telah buka dapur, duduk cokoh atas api tu, balik mana. Buka dapur kan, duduk. Boleh 5 minit, tak salah 5 minit duduk. Kita letak pukul. Nah, panas dah api, panas. Tetapi dengan izin Allah, Nabi Ibrahim duduk dalam api. Mengikut dalam riwayat kata 3 hari 3 malam. Duduk dalam api Namrud. Tetapi satu orang bulu pun tak hanyut dengan izin Allah. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah perintah pada api yang panas tu, kamu jadi kena sejuk. Kemudian wa salaman ala Ibrahim, selamat ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selamat Nabi Allah Ibrahim keluar daripada api. Satu orang bulu pun tak hanyut, tuan-tuan rahmati Allah, dengan izin Allah. Ketika dicampur dalam api, Nabi Allah Ibrahim, malaikat Jibril bagi tanya, "Ya Khalilullah, ya kekasih, wahai kekasih Allah, apakah kamu nak minta pertolongan hari ini? Kalau kamu nak suruh aku waktu air hujan, turun, mampu, api ni aku boleh buat." Tapi Nabi Allah Ibrahim dia tawakal kepada Allah. Nah, dia serah kepada Allah sebagaimana disebut dalam Quran, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Itulah ayat yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dicampur dalam api. Nabi Allah Ibrahim bila dicampur dalam api, ayat yang dibaca di mulut dia ialah "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Cukuplah Allah yang menjadi penjaga aku, kata Nabi Allah Ibrahim. Cukuplah, tak payah ambil amal lain. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu bapa, pelajar rahmati Allah sekalian, kita kena yakin kepada Allah. Allah lah yang maha kuasa, makhluk tidak boleh beri kuasa. Bila kita yakin Allah yang kuasa, marilah orang nak buat jahat mana pun, jika ada Allah tak izin, takkan jadi. Kalau Allah izin baru jadi. Dah, tengoklah cerita Nabi Allah Ibrahim, dia dalam api tak anu. Allah Rabbi, api ni panas. Api dunia ni panas dah. Tetapi api yang Allah sedia di hari kiamat lebih panas daripada api yang ada di atas dunia. Kalau sebesar tanah yang api akhirat, api dalam api neraka tu, jatuh dunia ni, nescaya hancur semua 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tidak akan tumbuh walaupun sebuah buku. Panas tak panas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikit sebanyak cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang kita kongsi pada pagi ini. Cerita Nabi Allah Ibrahim ni tuan-tuan panjang. Dalam Quran ni Allah cerita, dalam surah Al-Baqarah ni Allah memasukkan cerita Nabi banyak. Nabi Musa pun ada, cerita Nabi Allah Ibrahim pun ada. Dan sebab tu dalam Quran ni surah yang paling banyak ialah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni hampir 3 juzuk. Ada 286 ayat. Dalam surah Al-Baqarah ni macam-macam cerita dia. Cerita Nabi Allah Ibrahim, cerita Nabi Allah Musa, sifat orang bertakwa, sifat orang kafir, bagaimana keadaan Nabi Musa kita dikejar oleh puak-puak Firaun, dicerita oleh Allah dalam surah Al-Baqarah yang sangat panjang. Saya nak beritahu satu lagi, iaitu akhir surah Al-Baqarah ni,
daripada tidur sehingga dia bangun pula pada pagi keesokan hari, dan dikawal daripada syaitan, daripada gangguan fikiran yang mengaruh, mimpi-mimpi yang mengaruh ketika nak tidur. Allah jauhkan dengan sebab baca ayat kursi ketika nak tidur di waktu malam. Dalam riwayat hadis yang lain, baca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 3 kali. Setiap kita baca, kita tiup gini. Disebut dalam hadis. Contoh kita baca bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tiup di tapak tangan kita. Tiup gitu. Ataupun kita buat dulu sikit gitu. Kemudian kita sapu di seluruh badan kita bila nak tidur malam. Barang siapa yang buat macam tu ketika nak tidur, Allah Ta'ala akan jauhkan segala daripada bala petaka ketika dia nak tidur pada waktu malam tu. Nabi kita buat gitu nak tidur malam. Dah, sebab tu ketika Nabi kita nak keluar daripada rumah, tuan-tuan, ketika orang kafir nak bunuh Nabi, dah, Nabi ambil segumpal pasir. Nabi baca di pasir itu, disebut dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahu fa hum la yubsirun. Nabi tiup di pasir itu, Nabi baca syahatil wujuh, syahatil wujuh. Nabi petuk pasir itu, mengikut dalam kitab sirah kata semua orang kafir yang keliling rumah Nabi, yang nak bunuh Nabi, semuanya masuk putih pasir dalam mata. Semua biji pasir masuk dalam mata, menyebabkan jadi bengok, jadi tak nampak ke apa. Maka Nabi kita keluar rumah selamat, berhijrah ke Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maknanya kesimpulan disebutnya, bacaan tu bacalah, tapi mesti yakin. Jangan baca tak yakin. Kan masuk ke curi. Baca, kan masuk ke curi. Api, curi kau kan. Kena baca yakin bahawa Allah lah yang akan jaga rumah kita. Allah akan beri selamat rumah tangga kita. Itulah 2-3 kongsi cerita pada kuliah Tuha pagi ini. Mudah-mudahan kuliah Tuha kita pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan saya yakin tuan-tuan semua sibuk. Ada yang nak di kerja lah, ada nak apa lah. Maka sekadar dulu kuliah kita pagi ini, mudah-mudahan semua yang hadir ini akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doa lah untuk pelajar-pelajar kita di mati ini, mudah-mudahan tidak akan keluar daripada sekolah ini pada akan datang, melainkan semua jadi ulama belakang, insya-Allah. Dan saya ni dah 4-5 hari dah di sini. Program saya dalam 4 negeri, iaitu Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. 4 negeri saya lalu. Dah 5 hari dah. Ada sehari lagi esoknya di Pulau Pinang, di Masjid Batu pada malam esok kuliah maghrib. Malam ni di Citra. Tak ada lah habis dah program. Tinggal besok sehari saja. Mudah-mudahan dengan izin Allah di lain ketika saya akan datang balik ke tempat ini. Selepas saya akan pulang kepada Yaman. Kerana saya pergi Yaman pula pada 2 minggu lagi untuk sambung balik pelajaran saya di di Rubak Tarim ataupun di Darul Mustafa, menuntut ilmu di sana bersama para alim ulama, menadah kitab di sana. Dan mudah-mudahan kita doalah anak-anak pelajar kita ni insya-Allah akan boleh belajar di Yaman juga pada satu hari akan datang, ataupun boleh belajar di Mesir, ataupun belajar di Syria. Tapi lah mana-mana negara yang ada ulama yang hebat, kita doalah untuk pelajar kita, ibu-ibu bapa kita diberi anak yang baik, diberi anak yang soleh, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada waktu yang lain, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang tak semua